tentang kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Kalau kita tengok sebelum ini bab 5, bab 5, kita lihat bahawa Melaka begitu gemilang. Melaka gemilang dengan pusat perdagangan, pusat keilmuan, pusat penyebaran agama Islam dan sebagainya. So Kesultanan Johor Riau ni macam mana pula? Jadi kita nak tengok adakah Kesultanan Johor Riau ni gemilang sama seperti Melaka? Ya. Kalau kita lihat yang pertama sekali tentang kegemilangan Kesultanan Johor Riau, iaitu yang pertama sebagai pusat perdagangan yang unggul, di mana pada abad ke-16 dan ke-17 Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang menjadi tumpuan para pedagang. Kenapa ya? Kerana terdapat beberapa keistimewaan. Keistimewaan yang menyebabkan Johor muncul sebagai pusat perdagangan, iaitu keistimewaan yang pertama, kedudukannya yang strategik. Kalau kita lihat fakta ataupun kita kata faktor kedudukan strategik ini memang diguna pakai daripada kerajaan alam Melayu lagi. Kenapa Funan gemilang, kenapa Majapahit gemilang, kenapa Sriwijaya gemilang, perdagangan yang gemilang? Kerana apa? Kedudukan strategik. Kenapa Melaka pula gemilang? Kedudukan strategik. Kemudian, kenapa Johor pun gemilang? Kerana kedudukannya yang strategik juga. Jadi kamu boleh ambil poin bahawa kenapa pusat kerajaan-kerajaan alam Melayu ni menjadi pusat perdagangan yang unggul? Kerana kedudukan kerajaan ini yang strategik. So begitu juga Johor Riau. Nampak persamaan kerajaan alam Melayu, iaitu kedudukannya yang strategik. Ya, betul. Antara perkara yang wajib untuk membina kerajaan ialah dengan meletakkan pusat kerajaan di tempat yang strategik. So kalau kita lihat seperti Pelabuhan Johor Lama, di sini iaitu Kota Batu, Batu Sawar dan juga Pancur. Mudah dimudiki. Maknanya mudah dilalui oleh kapal. Dimudiki itu maknanya dilalui oleh kapal. Kerana Sungai Johor tu lebar dan dalam. So lokasi pelabuhan ini pula di kawasan selatan Selat Melaka membolehkannya mengawal lalu lintas kapal dagang. Dari timur dan barat. Baik. Murid yang sebelum saya ada buku teks ini, letak di mudiki itu bermaksud berlabuh. Betul ke? Salah. Berlabuh tu bermaksud dia stop. Dia berhenti. Berlabuh tu parking sebenarnya. Berlabuh tu parking untuk kapal. Kalau dimudiki maknanya dilalui. So betulkan Tanisha ya. Betulkan perkataan tu. Baik. So kalau kita lihat, baik, kedudukan strategik, yang pertama sungai yang lebar dan dalam. Yang kedua, kedudukan strategik dapat mengawal lalu lintas kapal dagang dari timur dan barat. So macam biasalah kalau katakan kalau kita lihat peta Malaysia sekalipun, kalau kamu lihat macam peta Malaysia macam ni kan. Macam tu. Kemudian begini kan. Kemudian sini ada Singapura. So kalau kita lihat sebenarnya kapal daripada negara India datang ke sini. Kemudian kapal daripada China pun datang ke sini. So di kawasan ini menjadi lalu lintas. Laluan kapal dagang dari timur ke barat. Maknanya daripada sini barat, sini timur. So di sini adalah dia punya tempat pertemuan. So sebab itu dipanggil kawasan ini sebagai sangat strategik. Sangat strategik. Baik. Dan Pelabuhan Riau yang terletak di persimpangan lalu lintas maritim yang strategik menjadi tumpuan para pedagang luar untuk berurus niaga. So ini satu faktor kenapa Johor menjadi pusat perdagangan yang unggul. Kerana menjadi tumpuan para pedagang luar. Macam border lebih kurang lah. Baik. So itu pertama, kedudukan yang strategik.
Yang kedua, kalau kita lihat, okey, yang kedua iaitu faktor kegemilangan sebagai pusat perdagangan ialah tumpuan para pedagang. Kerajaan Johor Riau ni menjadi tumpuan para pedagang, especially daripada mana? Daripada China, daripada Gujarat, daripada Belanda dan juga pedagang-pedagang Inggeris. Kalau kamu nak tanya Gujarat tu apa cikgu? Gujarat tu sebenarnya adalah satu kawasan yang terletak di negara India sekarang. Okey, di negara India. Gujarat tu okey ada di India sekarang. Jadi bermakna para pedagang daripada India lah datang berniaga. Ya betul, sampai ke Johor. But I think Sasi, Gujarat I don't think it's not Indian. Actually Gujarat ni somewhere around West Indian. Dia West Indian dia menghala ke apa Pakistan sana. So pedagang-pedagang Jawa juga okey pedagang Jawa menjadikan Johor sebagai pelabuhan pilihan disebabkan tidak berminat berdagang dengan Portugis di Melaka. So bila semua orang lihat dulu mereka berniaga di Melaka, tetapi bila Melaka dikuasai Portugis, semua para pedagang lari ke Johor dan berniaga di Johor. Pedagang Siam juga memasarkan hasil pertanian mereka seperti beras dan kita tahu bahawa Johor Riau menjadi tumpuan pedagang dari tanah jajahan dan naungan serta kerajaan lain di alam Melayu. Means that seluruh alam Melayu sebenarnya datang berdagang di Johor Riau. Menjadi tumpuan para pedagang. So ada tanya, Gujarat is Sikh? I don't think so. Gujarat sebenarnya adalah satu kawasan. And Sikh, kalau cikgu rasa di atas lagi. Di atas lagi. But dia near to Gujarat lah. Near to Gujarat. Yes. Baik. So, Sikh bukan religion ke? Okay. Sikh somewhere around religion ke? I don't think so. Okay. So, Sikh adalah satu religion ke? Sikh is religion okay. So, kalau orang-orang yang menganut agama Sikh, okay, adalah dipanggil orang-orang Sikh juga. Kan? Yang dia pakai turban kan? Yang pakai turban tu. Okay. Baik. So, itu yang kita lihat. Kau tu Google. Baik. Nak tanya korang lah Okay, mungkin kamu ada kawan-kawan yang Sikh lah kan? Okay. Cikgu nak tanya, okay, kenapa diorang pakai turban? Kenapa mereka pakai turban? Cikgu hari tu ada apa? Competition kat sekolah saya, chess. Lepas tu dari sekolah international, budak C datang. Saya tanya dia kenapa pakai turban. Dia cakap, sangat complicated nak explain. Okey, baik. Sebenar-benarnya, dalam agama Sikh, mereka tidak boleh memotong bulu di badan. Mereka tak boleh memotong bulu di badan mereka. Even rambut pun tak boleh potong. So, apabila orang lelaki daripada kecil, mereka dah berambut panjang, mereka perlu ikat. So, bila mereka ikat, mereka akan kumpulkan di depan dan dia ikat. Itu yang jadi kalau yang kecil-kecil dia jadi macam ni. Macam tu kan. Macam Upin punya kawan. Siapa namanya? Upin punya kawan tu. Kan dia ada ikat kat sini kan yang bulat tu. Jarjit. Macam jarjit. Itu sebenarnya rambut tu. Tetapi bila semakin dewasa, rambut makin panjang. So dia orang tak boleh potong. So, mereka akan pusingkan rambut itu dan mereka tutup pakai kain. Jadi sebenarnya turban itu sebenarnya untuk melindungi rambut mereka. Okay. So still can understand. Kadang-kadang untuk macam cikgu lah kan. Cikgu rambut panjang, cikgu biarkan je. Baik, sebenarnya kalau kita lihat, kita tak faham sebenarnya tentang bab agama orang lain, kita tak faham. But then, tidak faham, tidak semestinya kita tak respect. So, biarpun kita tak faham, tetapi kita perlu respect
kepada kepercayaan orang lain. Itu penting. Baik. Form 2, so tahun depan saya form 2 ke cikgu. Kemungkinan besar Sasi. Okay. Allow them to take their minds off of their appearance and be more focused on God. Mungkin juga Tanisha, mungkin juga, kita tak tahu. Jangan tanya kita bukan agama Sikh, betul Tanisha? So jangan kita argue tentang perkara itu. Okay, biar mereka dengan kepercayaan mereka, kita dengan kepercayaan kita. So that is what we call respect. Okay. Yes. Okay. That's what we call respect. Baik. So kita dah lihat, okay, kegemilangan Kesultanan Johor Riau yang pertama adalah kerana pusat perdagangan yang unggul, dan bagaimana dia boleh jadi pusat perdagangan yang unggul kerana kedudukan yang strategik dan menjadi tumpuan para pedagang, kemudian juga menjadi pusat pengumpulan. Ni dia, pusat pengumpulan pelbagai barang dagangan. Pelabuhan Johor Riau ni sebenarnya berperanan sebagai pusat pertukaran barangan. Dia tukar-tukar barang tau. Keluaran alam Melayu dengan tukarkan dengan barang-barang daripada China, daripada India, daripada Arab. So, mereka menggunakan dua sistem, iaitu sistem barter, maknanya tukar barang dengan barang, dan satu lagi menggunakan mata wang. Dia ada mata wang dah, dah ada currency kat situ. So, barang dagangan, contohnya, barang dagangan yang dibekalkan oleh tanah jajahan dan naungan Johor, ialah seperti lada hitam, black pepper, biji timah dan juga emas. Biji timah ni datang daripada mana? Biji timah ni dibawa masuk daripada Klang Selangor, Sungai Ujong, iaitu Seremban, Negeri Sembilan sekarang ni. Kemudian bernam di Hulu Selangor serta Pulau Bangka, Sumatera. Maksudnya apa? Maksudnya bahawa dulu Johor Riau ni besar sampai Klang. Sampai ke Klang, sampai ke Bernam, itu semua adalah kerajaan Johor Riau. Nampak tu? Ya, daripada Johor, Negeri Sembilan, Selangor tu semua dulu dipanggil Johor. Besar. Termasuk juga Pulau Bangka, iaitu di Sumatera. Dan kalau kita lihat, lada hitam juga dibawa dari Jambi sampai Kelang, dan emas pula dari Inderagiri. So banyak yang dibawa masuk daripada kita kata daripada kawasan-kawasan lain. Baik. Barang tempatan lain ialah seperti kelapa kering, kayu gaharu. Kayu gaharu untuk buat minyak wangi, kan? Kayu gaharu untuk buat minyak wangi. Damar untuk sebagai gam. Kelembak, ini kelembak. Okey, juga sebagai bahan perubatan. Sagu untuk makanan, buah pinang, ikan masin, periuk belanga, lilin dan juga garam. Lilin bukan lili. Lili pelajar kelas kita. Ini lilin, lain. Baik. Okey, baik. Yang didatangkan dari Pahang, Timur Sumatera, Kepulauan Riau, Sungai Ujong, Klang, Naning dan juga Rembang. Baik. Mungkin ada yang tanya, cikgu, semua kena ingat ke? Tak perlu. Yang penting kamu faham bahawa ada banyak barang-barang yang datang dari kepulauan ataupun daripada alam Melayu, diniagakan, dikumpulkan di Johor. Itu je kamu kena faham. Contohnya apa? Kamu boleh ambil 3 contoh seperti lada hitam, biji timah, emas. Cukuplah. Tak payah bawa semua. Tak payah. Okey, senaraikan semua. Begitu juga kalau kita lihat pelabuhan Batu Sawar juga menjadi pusat perdagangan untuk barangan yang dibawa dari China. Baik, kalau dari China, okey, pedagang-pedagang China bawa apa? Benang emas, kain sutera. Kain sutera putih. Barang-barang tembikar. Ini tembikar China ni. Okey. Tembikar, kemudian kain sutera, okey. Seramik, kuali besi dan juga teh serta tembaga. Pedagang Jawa membawa beras. Pedagang Gujarat, iaitu pedagang-pedagang daripada India, membawa kain, wangian dan manik.
Johor juga mendapat bekalan beras yang diniagakan oleh pedagang siap. Baik, sekali imbas, okey, kalau barang-barang tu adalah barang-barang yang kita kata raw material seperti kayu gaharu ke, emas ke, biji timah ke, lada hitam ke kan. Itu biasanya kawasan-kawasan daripada Johor. Kalau daripada China, kalau kamu perasan, dia barangan-barangan mewah. Betul tak? Barangan-barangan mewah. Seperti apa? Kain sutera, tembikar, kuali besi, seramik. So, itu adalah barang-barang mewah. So, kamu boleh kategorikan itu. Kalau nak ingat, senang saja. Okey, barangan Cina adalah barangan-barangan mewah. Kalau barangan-barangan yang asal, yang raw material, datang daripada tanah jajahan dan naungan Johor. So, di situ kamu senang nak ingat. Senang nak ingat. Okey. Pedagang Jawa membawa beras, pedagang Gujarat membawa kain, wangian dan juga manik. Okey. So, bermakna pusat perdagangan, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan di Johor Riau. Dan yang keempat, iaitu kalau kita lihat kesibukan pelabuhan Johor Riau. Terdapat 500 hingga 600 buah kapal dagang pelbagai bangsa berlabuh. Maknanya dia stop by. Dia stop by di pelabuhan Johor. Terutamanya di pelabuhan Riau. Antara kapal yang berlabuh di Riau termasuklah kapal Siam, kapal Portugis, Inggris dan kapal-kapal daripada pulau-pulau di alam laut. Nampak tak? Kita pun terfikir macam manalah benda ni kita kata sebagai kalau kita kata macam manalah pelabuhan Johor Riau ni boleh menerima 500 hingga 600 buah kapal dagang. Kadang-kadang kita fikir macam tak logik kan? Tapi sebenarnya ada logiknya, iaitu kalau kita lihat macam sekali lagi cikgu lukiskan Baik, katakan ini semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia dan di sini adalah Singapura dan di sini adalah Sumatera. Ini Sumatera. Kemudian di sini ada pulau-pulau lagi tau. Ada pulau-pulau lagi kat sini dan salah satu pulau itu adalah di sini iaitu Pulau Riau kat sini. Di sini Riau. So, untuk pengetahuan kamu satu ketika dahulu apabila mereka buat pelabuhan di situ, so apa yang berlaku adalah mereka akan apa tahu? So, let's say pelabuhan tu ada kat sini, so kapal-kapal akan berlabuh di sini. Tetapi bila tempat tu dah penuh, kapal-kapal yang datang ni akan tunggu berhenti sekejap dekat sini. Ada kapal yang berhenti sekejap kat sini, ada kapal yang berhenti sekejap kat sini, ada kapal yang berhenti sekejap kat sini. Menunggu giliran untuk pergi ke pelabuhan ni. Lepas kapal-kapal yang berhenti sini dia move, maka kapal-kapal ini pun baru bergerak pergi ke pelabuhan itu. So very systematic. Sangat-sangat sistematik. Siap tunggu giliran lagi untuk apa? Untuk berlabuh di pelabuhan Johor Riau. Sampai macam tu sekali Sampai macam tu sekali. Sebab apa? Bayangkanlah 500 hingga 600 buah kapal nak berlabuh di sini. Jadi perlunya ada penggiliran di mana yang lain-lain yang lambat tunggu turn untuk turunkan barang di pelabuhan itu. So, kita kata bahawa wow, memang kita boleh kata wow, gemilangnya sebab terlalu banyak kapal yang berhenti di pelabuhan Johor Riau. Jadi itulah yang kita lihat tentang ada. Memang ada Pravin, memang ada. Ada yang berlabuh di Selat Melaka dulu, ya ada. Jadi kalau kita lihat di sini, ada empat faktor keistimewaan, ada 4 keistimewaan yang menyebabkan Johor Riau menjadi pusat perdagangan yang unggul. Pertama, kerana kedudukan pelabuhan yang strategik. Kedua, menjadi tumpuan para pedagang. Yang ketiga, iaitu pusat pengumpulan
dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Dan yang keempat iaitu kesibukan pelabuhan Johor Riau. Menerima sampai 500-600 buah kapal dagang setiap hari. Ini memang hebat. Memang hebat ya. So, Johor memang hebat dengan pusat perdagangan. Baik, itu kegemilangan yang pertama. Kegemilangan yang kedua. Cikgu, kapal boleh reverse ke? Okey, soalan tu baik sebenarnya Razan. Okey, sebenarnya kapal dia boleh reverse. Boleh reverse. Kalau tolak masuk gear, dia tulis R kat situ. So, tolak gear kat situ. So, dia akan sorang belakang lah. Okey, tin, tin, tin. Okey, belakang lagi, belakang lagi, belakang lagi. So, macam tu. Kau ingat kapal ni kereta? Mana ada kapal tak boleh reverse. Sebenarnya kapal tak adalah betul-betul sampai macam tu. Tapi sebenarnya kapal boleh undur. Sebab dulu kapal guna angin untuk berlayar. Jadi dia sukar untuk kita kata reverse. Tapi kalau kapal sekarang ni boleh. Kapal sekarang ni boleh. Iaitu dia hanya tukarkan kipas itu, pusingkan supaya kapal itu reverse. So kipas yang di bahagian belakang tu dia akan pusingkan supaya dia reverse ke belakang. Kapal sekarang boleh. Okay. So, macam mana dia orang punya traffic smooth? Itu yang kita nak tengok ni. Itu yang kita nak tengok. Kalau dah sampai 500 ke 600 buah kapal setiap hari, macam mana dia orang manage benda ni ya? Macam mana dia orang, Kerajaan Johor Riau, manage kapal-kapal yang banyak ni nak berhenti di pelabuhan? Bukan senang. Kalau silap sikit, kapal boleh accident. Boleh langgar. Kan? Jadi itu akan membahayakan kan? Dan merugikan. So macam mana diorang manage benda tu supaya trafik laluan air tu menjadi begitu smooth, begitu lancar. So kita lihat bagaimana pelabuhan itu diuruskan. Okey. So faktor yang kedua di sini kita lihat sila iaitu pengurusan pelabuhan. So kita lihat kecekapan kan efisien kecekapan ni efisien. Kecekapan pelabuhan Kesultanan Johor Riau mengendalikan barang-barang dagangan dan kemampuannya membekalkan semula kapal dengan cepat dan murah. So ini merupakan antara faktor utama menjadikan pelabuhannya sebagai pelabuhan entry port. Baik. Hari itu, kalau tak silap cikgu, bab yang kedua ataupun bab yang ketiga, kita ada belajar 3 jenis pelabuhan. Ingat lagi tak? Kita ada belajar 3 jenis pelabuhan. Bab 4. Iaitu pertama, pelabuhan apa? Pelabuhan, ke bab 4? Bukan bab 3. Okey, pelabuhan pembekal. Kemudian yang kedua, pelabuhan kerajaan, betul. Dan yang ketiga iaitu pelabuhan entry port. So sebenarnya pelabuhan pembekal ialah pelabuhan yang membekalkan bahan-bahan mentah, barang-barang dagangan. Itu pelabuhan pembekal, membekalkan barang dagangan. Kalau pelabuhan kerajaan, apabila pelabuhan itu telah menjadi pusat pentadbiran kerajaan. Maknanya di pelabuhan itu juga ada kerajaan yang memerintah, ada sultan, ada pembesar. Maka itu dipanggil pelabuhan kerajaan. Kemudian pelabuhan entry port ni apa cikgu? Pelabuhan entry port adalah pelabuhan yang menjalankan aktiviti baik, terima kasih banyak Sasi. Baik. Import dan ekspor. Maknanya pelabuhan entry port adalah pelabuhan yang menjalankan import dan ekspor. Apa itu import? Iaitu membawa barang tu masuk ke dalam negeri. Membawa barang masuk, itu dipanggil import. Kalau ekspor, maknanya barang dalam negeri dihantar keluar. Tetapi ada juga macam pelabuhan Johor Riau ni, Kesultanan Johor Riau, Kesultanan Melaka, dia pelabuhan entry port sebab apa? Dia terima barang daripada luar,
kemudian dia jual semula kepada kepada pedagang lain. Maknanya dia ambil barang daripada luar, bawa masuk, and then dia jual semula kepada pedagang lain. Itu dipanggil entrepot. Okay. So, Johor Riau juga adalah pelabuhan entrepot. Macam import ke? Tak, dia import dan ekspor lah. Kalau dia terima barang, itu dipanggil import. Kemudian dijual barang tu keluar, itu dipanggil ekspor. Faham? Contoh macam ni. Okay, cikgu import pen. Okay, cikgu import banyak pen daripada China. Cikgu import, okay, bawa masuk pen daripada China. Kemudian dekat sini cikgu pun tampal stiker. Okay. Tampal stiker, okay, tulis pen ini bernama Cikgu Rafi, contoh. Pen ini bernama Cikgu Rafi. So cikgu packingkan dia balik, kemudian cikgu jual ke Amerika. Rupanya ramai orang Amerika nak beli pen Cikgu Rafi. Bermakna apa? Bermakna cikgu import pen ni daripada China, cikgu brandingkan dia, kemudian cikgu ekspor ke Amerika. So cikgu jadi apa? Cikgu jadi entrepot, iaitu yang melakukan import dan ekspor. Nampak tak? Macam itulah. Itu dipanggil entrepot. So import dan ekspor. Ya betul. Lalu jual dengan nama cikgu, boleh je, tak ada masalah. Ya, tak, aktiviti tu bukan barang tu, aktiviti tu. Aktiviti itu dipanggil entrepot. This is so good. Ya, orang Amerika pun siap beli pen Cikgu Rafi. Well, this is pen very good. Review kat YouTube. This pen is very good. Cikgu Rafi's. Contoh. Contoh kan. Tapi kalau betul-betul jadi, amin kan. Baik, contoh. Okey, baik. Amin. Baik. Bagaimana pelabuhan Johor Riau ini diuruskan? Iaitu melalui pelabuhan entrepot. Muzik video cikgu viral. I see. Pelabuhan entrepot. Bagaimana diuruskan? Pertama, pelabuhan Johor Riau ni ada pelbagai kemudahan. Ada banyak facilities. Contohnya, Kerajaan Johor Riau ada menyediakan gudang bawah tanah. Underground punya kawasan storage. Underground gudang bawah tanah untuk menyimpan barangan bagi mengelakkan daripada kebakaran. Hebat. Zaman dulu dah ada gudang bawah tanah. Kemudian di pelabuhan itu juga menyediakan pegawai-pegawai yang terlatih untuk mengendalikan urusan perdagangan. Sudah ada pegawai-pegawai yang manage kawasan pelabuhan itu supaya teratur dan terurus. Kedua. Kemudian, pelabuhan juga membekalkan barang yang diperlukan oleh pedagang seperti lada hitam dan juga rempah ratus. Cikgu pernah cerita tak dengan kamu? Kenapa sebenarnya orang-orang barat suka sangat dia beli ataupun dia nak berdagang dan mendapatkan lada hitam? Why? Cikgu pernah bagi tahu kamu tak? Kenapa orang barat, Europe, mesti nak black pepper? Ya, betul Santosh Das, betul Ain. Sebenarnya negara mereka sejuk. Bila negara mereka sejuk, mereka perlu panaskan badan. Sebelum ada black pepper, mereka hanya ada dua cara untuk memanaskan badan. Pertama, iaitu mereka perlu memakai baju tebal-tebal. Tapi itu pun lama-lama sejuk juga. Jadi mereka cari solution lain, iaitu mereka pakai tebal-tebal tu, kemudian mereka duduk di tepi unggun api kan. Tapi duduk tepi unggun api tu berapa lama nak pasang api kan. So itu satu. Yang kedua, mereka perlu minum minuman keras, iaitu alkohol. Bila minum alkohol, maka badan mereka akan panas. Tapi kalau banyak sangat, mabuk pula. Kan? Tu yang ada tidur tepi jalan, ada yang tidur di bangku, ada tidur bawah pokok. Sebab banyak sangat minuman keras, jadi mereka mabuk.
So tak boleh juga. Jadi cara yang ketiga iaitu mereka tahu bahawa kalau makan makanan yang pedas, bila makan makanan yang pedas, badan mereka akan panas. So cara untuk menjadikan makanan itu pedas ialah dengan memasukkan dalam makanan itu iaitu lada hitam. Sebab itu mereka suka black pepper. Okay. Okay. Sebab itu mereka suka makan sikit-sikit ayam black pepper, daging black pepper, sos black pepper supaya mereka dapat panaskan badan. Walaupun mereka tak tahan makan pedas, tapi mereka perlu makan. Bagi mereka black pepper tu dah pedas dah. Bagi kita black pepper tu dah pedas dah. Bagi kita pula setakat sambal nasi lemak tu apalah sangat. Bagi dia orang dah berasap dah. Kan? Dia orang tak makan cili, tapi dia orang suka black pepper sebab dia orang suka yang hangat. Yang hangat lah. Okay, dia boleh memanaskan badan. Cili ni dia pedas kat mulut. Sebab itu kamu rasa panas bila makan sambal. Tapi cuba orang putih makan sambal. Memang merah muka. Betul. Kenapa lepas saya makan nasi lemak dia panas? Kalau saya cakap saya banyak dosa. Itu. Kau ni kan percaya sangat dengan kawan kau tu. Okay. I see some YouTube Western kids eating Korean noodles easily. Betul. Sebab mereka memang dah biasa makan pedas iaitu black pepper. Jadi sebab tu mereka memang makan. Betul. Yes. Untuk memanaskan badan. Baik. So, kemudahan pelabuhan. Gudang bawah tanah. Okay, ada pegawai terlatih dan juga pelabuhan ini membekalkan barang yang diperlukan oleh pedagang. Yang kedua, urusan jual beli. Okey, pelabuhan tu diuruskan dengan adanya urusan jual beli. Ingat perdagangan dijalankan ada dua cara. First, tukar barang ataupun sistem barter. Satu lagi iaitu menggunakan mata wang, iaitu currency. Dan kalau kamu tengok Sultan Alauddin Riayat Shah I, maknanya sultan yang mengasaskan Kesultanan Johor Riau tu, sultan yang mula-mula tu dah perkenalkan dah mata wang emas yang dikenali sebagai emas. Ini dia, mata wang emas. Ini memang pure gold pure gold. Kemudian wang perak yang dikenali sebagai kupang. Ini wang kupang. Dan juga wang timah sebagai wang katun. Ini wang katun. Okay. So dia dah ada emas, okay, kemudian dah ada kupang, wang perak dan juga wang katun, wang timah. So tiga-tiga ini menjadi mata wang, okay, untuk menukarkan dengan barang. Namun begitu, pada akhir abad ke-18, mata wang asing iaitu seperti dolar Spanyol, dolar Meksiko dan duit Belanda turut digunakan. Sebab apa? Sebab orang Spanyol pun dah datang ke Johor Riau untuk berdagang. Orang Belanda pun dah datang ke Johor Riau untuk berdagang. So mereka menggunakan mata wang mereka juga. Okay. Currency is euro. Tak, sekarang ni euro. Dulu back to 2000, okay, 2000, okay, 2000, year 2000 and before that, semuanya memang dia ada currency masing-masing. Euro tu baru lagi sebenarnya. Euro tu baru lagi. Sebelum ini setiap negara di Europe ada dia punya their own currency. Dia orang ada mata wang mereka sendiri. Okay. Baik. Dan paling penting, urusan jual beli ini paling penting ada seorang Syah Bandar. Syah Bandar ialah pengurus pelabuhan. Syah Bandar ialah pengurus pelabuhan. Dia satu jawatan So Syah Bandar ialah pembesar yang bertanggungjawab mengurus sistem jual beli. Dan kutipan cukai pelabuhan. Kutip cukai. So cukai pelabuhan yang dikenakan terhadap pedagang adalah berpatutan. So Syah Bandar juga akan menetapkan ukuran dan berat timbangan barangan.
Okey. Jadi Syah Bandar ni, kalau kamu lihat pedagang ramai. Datang-datang kan, oh saya nak beli barang ni. Oh ini harga barang ni ialah 2 wang emas. Kena pedagang Belanda dia kata apa? Kami tak bawa wang emas. Kami menggunakan dolar Belanda. Macam mana? Macam mana pengiraan dia? Kita panggil Syah Bandar. Syah Bandar, Tuan Syah Bandar, boleh tak datang sini kejap? Nak tengok macam mana kita nak buat ni? Nak kira kan? Syah Bandar yang akan settlekan perkara itu. Syah Bandar tengok, okey. So wang emas ini harga dia 2 wang emas. So duit Belanda sebenarnya adalah sebanyak sekian. Okey, ini dia. Jadi Syah Bandar menjadi pengurus pelabuhan dan menetapkan urusan-urusan transaksi itu. Nampak tak? Pentingnya Syah Bandar dalam pelabuhan. See? Kalau tak ada orang macam tu, Syed bergaduh je lah nanti. Baik, dia ada cara dia lah. Ada cara dia bagaimana untuk dia tentukan. Memang ada cara. Okey. Sebab orang-orang kita dulu, macam kita belajar kerajaan alam Melayu kan. Ingat tak kerajaan alam Melayu menggunakan berat seperti apa? Penggunaan gantang, penggunaan unit ukuran seperti cupak. Jadi Syah Bandar sudah menguasainya dengan baik. Jengkal tu untuk kawasan. Kalau timbangan, biasanya cupak dan juga gantang. Untuk timbangan. Kalau saiz, dia akan kira ikut jengkal ataupun juga ikut depa. Ya, betul. So Syah Bandar ni kena bijak. Dia bukan sebarangan orang. Okay. So Syah Bandar ni dipilih. Kalau tak pandai kira, jadi satu masalah lah. Jadi satu masalah. So Syah Bandar lah yang menjadi pengurus bagi pelabuhan ini. Nampak tak? Okay, pengurusan pelabuhan. Ada kemudahan pelabuhan, kemudian ada mata wang, kemudian juga ada Syah Bandar, dan paling penting, dia ada sistem naungan. Ada sistem naungan. Baik. Kepada mana-mana pelajar yang mungkin tak jelas lagi, apa itu naungan, cikgu? Naungan ni sebenarnya adalah seperti bermaksud perlindungan. Perlindungan. Sistem, ya betul Sasi, lindungan atau perlindungan. So, macam mana sistem ini berjalan? Iaitu pedagang-pedagang luar dan juga pedagang-pedagang tempatan akan mendapat naungan. Maknanya mendapat perlindungan daripada 4 orang pembesar yang teratas. Seperti naungan daripada bendahara, temenggung, kemudian laksamana dan juga Raja Indra Bongsu. Ada 4 orang pembesar ini. So, sebahagian hasil kutipan ataupun hasil keuntungan, hasil keuntungan para peniaga ni, para peniaga ni dah berniaga. Berniaga untung. Bila untung, sedikit keuntungan itu akan diberikan kepada pihak yang memberikan naungan. Dalam bentuk cukai perdagangan berdasarkan sistem naungan. Maksudnya di sini contoh katakanlah Pravin dengan Sasi ni. Dia pedagang daripada Gujarat. Manakala Ain dan juga Jasmine dia pedagang daripada Alam Melayu. So, Pravin dengan Sasi akan dikenakan cukai sebanyak mungkin 6% daripada hasil keuntungan. So 6% tu maknanya apa? Let's say lah kalau dia untung RM1,000. Contoh RM1,000 keuntungan pada waktu itu berniaga. Maka 6% bersamaan dengan berapa? 6% bersamaan RM60. So RM60 tu kena bayar. RM60 tu kena bagi kepada siapa? Baik, rupa-rupanya Pravin dengan Sasi mendapat naungan daripada bendahara. So dia kena bayar pada bendahara. So kalau Jasmine dengan Ain, dia mendapat naungan daripada Temenggung. So dia pedagang Alam Melayu, dia kena bayar kepada Temenggung. Sebab Temenggung yang memberi naungan kepada Ain dan juga Jasmine. So macam tu. Macam tu.
Dan bayaran itu adalah sebagai cukai. Naungan bermaksud lindungan, perlindungan. Maknanya apa tahu? Let's say lah, kalau katakan Pravin dengan Sasi berniaga, tiba-tiba ada orang ganggu. Ada orang ganggu. Lencai sudah mari ya. Lencai sudah mari. Okay. Gangster lah. Lencai sudah mari ya. Ini Pravin Sasi. Lu mau buka sini, lu mau niaga sini, lu kena jumpa abang lu kawasan. Contohlah. So kemudian Pravin dengan Sasi pun bagi tahu kepada bendahara. Ni ada orang yang mengganggu kami ketika berniaga. Siapa tu? Tu dia kata abang long kawasan. Pengawal pergi tengok dan siasat, dan kalau benar dia mengaku okey sebagai abang long kawasan, pergi tangkap dia. So mendapat perlindungan. Bendahara melindungi. Ya. Lepas tu bendahara tu bunuh tak? Bendahara tu akan tangkap lah. Maknanya pengawal-pengawal bendahara akan tangkap orang tu dan orang itu akan dibicarakan. Dan kalau betul-betul salah, orang itu boleh dihukum bunuh. Boleh dihukum bunuh. Abang lu kawasan tu boleh dihukum bunuh. So Sasi dengan Pravin mendapat perlindungan daripada bendahara. Ain dengan Jasmine mendapat perlindungan daripada Temenggung. Konon contoh macam Ain dengan Jasmine tengah meniaga kan. Meniaga alat solid. Meniaga lipstick, meniaga compact powder, meniaga perfume. Tiba-tiba datang orang pula, abang long kawasan datang. Wah, dia cantik manis. Dua-dua orang ini berniaga apa? Kan. Tiba-tiba mendapat gangguan. So Ain dengan Jasmine bagi tahu kepada Temenggung. Patut kami berdua telah diganggu oleh sekumpulan orang yang datang ke pasar tadi. So Temenggung akan mengarahkan orang dia pergi siasat. Jangan risau Jasmine dengan Ain. Patut akan membantu dan akan melindungi Jasmine dengan Ain untuk berniaga dengan aman di sini. Itu dipanggil sistem naungan. Maknanya sistem perlindungan. So bila Pravin dengan Sasi dah habis berniaga, Ain dengan Jasmine pun dah habis berniaga. Kita dah berniaga ni. Dah habis lah, nak balik lah. Sebelum tu kita kena bayar cukai. Kita kena bayar sedikit imbuhan kepada yang memberi perlindungan tadi. So Jasmine dengan Ain pun bayarlah sedikit kepada Temenggung, dan juga Pravin dengan Sasi bayar sedikit keuntungan kepada bendahara. So itu dipanggil sistem naungan. Boleh faham semua? Version free si Nili. Boleh faham semua tentang sistem naungan tu. Korang semua jangan risau. RM20 je. Dia adalah budi bahasa dia kan. Baik, korang semua jangan risau. Korang semua dalam pelajaran sejarah, korang semua dinaungi oleh cikgu Rafi. Jangan risau. Korang punya masalah dalam subjek sejarah ke geografi je, korang di bawah naungan cikgu Rafi. So jangan risau. Jangan risau. Siapa yang buat kacau sila bagi tahu. So itu dipanggil sistem naungan. Iaitu perlindungan. Alright. Naungan dan naungan azan lain ke? Azan bukan naungan. Azan tu laungan. Hailah budak-budak ni. Yang kuban-kuban aja. Baik. Kan? Yang kuban-kuban aja kau ni kan. Baik. So itulah dia sistem naungan. Baik. Melalui sistem ini, pedagang akan mudah untuk mendapat surat kebenaran daripada Belanda dan dapat berlayar tanpa gangguan di Selat Melaka. Kerana apa? Kerana dilindungi oleh Kerajaan Johor Riau. Cikgu ada benda kacau saya exam. Kenapa pula benda tu kacau kamu punya exam? Kenapa? Siapa tu ni? Siapa? Siapa yang buat kacau kau ni? Waktu exam dengan kacau ni. Siapa? Siapa? Ada je benda mengacau dia. Exam kacau saya pula. Exam tu bukan kacau, exam tu ujian. Baik. Hari ini kesimpulannya.
hari ini apa yang telah kita pelajari ya. Kita ulang balik apa yang telah kita pelajari. Sebenarnya hari ini kita telah belajar tentang kegemilangan Kesultanan Johor Riau dari sudut pusat perdagangan yang unggul dan satu lagi iaitu pengurusan pelabuhan. Ingat? Okey, iaitu pengurusan pelabuhan yang unggul dan pusat perdagangan yang unggul dan yang kedua pengurusan pelabuhan. Dan kalau kita lihat tentang pusat perdagangan yang unggul, bagaimana dia boleh unggul? Kerana ada 4 keistimewaan Johor Riau. Pertama, kedudukannya yang strategik. Kedua, tumpuan para pedagang. Yang ketiga, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Dan yang keempat, iaitu kesibukan pelabuhan Johor Riau. Dan kemudian, kita telah lihat pengurusan pelabuhan, di mana kita telah lihat 3 kaedah pengurusan pelabuhan, di mana Pelabuhan Johor Riau disediakan pelbagai kemudahan seperti gudang bawah tanah dan pegawai yang terlatih. Yang kedua, urusan jual beli menggunakan mata wang dan juga Syah Bandar akan menjadi pengurus yang mengurus sistem jual beli dan sebagainya. Dan kemudian iaitu pengurusan pelabuhan, iaitu yang ketiga, adanya sistem naungan di mana para pedagang akan dilindungi, akan mendapat naungan daripada Bendahara Temenggung Laksamana dan juga Raja Indera Bongsu. Dan oleh sebab itu para pedagang dapat berniaga dan dapat berlayar di Selat Melaka tanpa gangguan. Dan itu menyebabkan mereka suka untuk berdagang di pelabuhan Johor Riau. Okey. Baik, cikgu tak nak sambung lagi sebab kita ada lagi 2 ya. Kemudian kita habis, kita dah habis dah ni bab 6. Okey, namun begitu inilah dia yang kita katakan berkaitan dengan kegemilangan Kesultanan Johor Riau. So, cikgu buka kepada sebarang soalan jika kamu ingin bertanya ataupun ingin mendapatkan kefahaman yang lebih berkaitan dengan Kerajaan Johor Riau. Saya tengok bab 7 dah pening lah cikgu.